Natural. Quality assurance. Okey. Kod khusus penting nak letak. Ya, okey. Kod khusus kita MC 041. Okey. Ini kod khusus kita ya. Tahap 2. Okey. Siapa kenal nama saya? Betul nama saya? Ya, betul. Nama saya Farhana binti Abdul Rahman. Panggil saya Puan Ana ya. Ya, betul Puan. Apa yang kita hari ni? Hari ni 4 Puan. Kehadiran, saya nak ambil kehadiran ya. Boleh. Okey. Wazina, saya okey. Daniel? Okey, semua hadir ya? Hadir. Okey. Okey. Hari ni ingat lagi tak tajuk minggu lepas? Okey. Hari ni kita nak masuk tajuk baru. Tajuk baru kita iaitu pengenalan peralatan pengukuran. Kita ada 3 tujuan, iaitu pertama, okey, yang pertama tujuan kita iaitu jelaskan jenis-jenis alatan pengukuran. Okey. Yang kedua, yang kedua kita akan menerangkan kaedah badan sampling table. Okey. Okey, yang ketiga kita menyatakan kaedah pengukuran produk. Okey. Dah bersedia dengan kelas kita hari ini? Okey, bagus. Okey ya. Tolong beri perhatian pada slide dekat depan ini. Okey, kita mulakan sekarang. Okey, seperti yang anda lihat dekat slide ni. Okey, tajuk kita hari ni pengenalan peralatan pengukuran. Okey, kita teruskan. Okey, kat sini ada jenis-jenis alat pengukuran seperti yang awak lihat. Okey, awak kenal tak
dah pernah tengok tak jenis-jenis alat pengukuran ni? Pernah. Okey, salah satunya pembaris. Betul. Okey, awak mesti selalu tengok pembaris, kan? Pita pengukur. Okey, ada dekat situ vernier caliper, kita ada mikrometer, ada tolok dalam, tolok luar. Okey, kita teruskan. Okey, itu pita pengukur. Okey, pita pengukur alat pengukuran yang selalu digunakan. Unit yang digunakan ialah imperial, iaitu menggunakan inci dan kaki. Dan satu lagi kita gunakan ukuran metrik, iaitu sentimeter dan meter. Okey, slide ni kita menunjukkan tentang pembaris. Awak mesti selalu pernah tengok pasal pembaris, betul? Okey, alatan ini selalu digunakan untuk membuat garisan panjang. Ketepatan dia sehingga 0.1 cm. Okey, berikutnya ini adalah vernier caliper. Okey, vernier caliper ni digunakan untuk mengukur, menguji dan menanda benda kerja. Menggunakan unit metrik dan imperial, dan dia juga boleh mengambil ukuran pada diameter luar, diameter dalam dan kedalaman sesuatu produk. Okey, selalu dekat industri memang guna vernier caliper, dan vernier caliper ni ada dua, iaitu kita buat bacaan secara manual, dan satu lagi kita buat bacaan automatic. Dia ada digital, bukan automatic, digital, maafkan saya, digital. Okey. Okey, sini kita ada skala vernier dan skala utama. Dekat mana skala vernier? Skala vernier bacaan di atas vernier caliper, manakala skala utama ialah nombor besar di tengah vernier caliper. Okey. Okey, macam mana kita nak baca vernier caliper? Dekat situ kita ada skala utama, lepas tu dekat bawah tu ada skala vernier. Okey, katakan dekat garisan bawah tu kita buat bacaan 13. Okey. Lepas tu kita tambahkan yang kecil tu ada dekat angka 6. Okey. Lepas tu kita kalikan senggatan dia. Satu senggatan tu bersamaan dengan 0.02. Jadi 13 campur 30 kali 0.02 iaitu 0.6. Jadi jawapan dia 13.60 mm. Tak apa. Nanti kita akan buat amali supaya awak lebih memahami lagi tentang pembacaan guna vernier caliper. Okey, kelebihan dan kekurangan vernier caliper. Kelebihan dia, dia cepat dan mudah digunakan. Boleh mengukur panjang, saiz yang bebas. Terdapat dua ukuran imperial dan metrik. Mempunyai bahagian ukuran yang sesuai dengan tempat yang diukur. Okey, kalau dah ada kelebihan, mesti ada kekurangan, bukan? Okey, kekurangan vernier caliper adalah tidak berapa tepat setelah lama digunakan. Maknanya kita ada keraratan pada alat. Mungkin alatan tu dah lama sangat tersimpan, terdedah kepada suhu yang tak stabil. Okey, jadi dia punya bacaan tu pun dah tak berapa tepat. Okey, permukaan ukuran menjadi haus setelah lama digunakan. Kalau hari-hari kita pakaikan vernier caliper ni, jadi kita selalu gunakan dia, jadi dia dah tak tepat. Okey. Okey, seterusnya satu lagi kekurangannya adalah tekanan ukuran dengan tangan tidak menghasilkan ukuran yang tepat. Sebab kita gunakan tangan kita untuk menggerakkan vernier caliper. Jadi tekanan tangan masing-masing tak sama. Mungkin ada orang tu tangan dia masa gerakkan tu lembut je. Ada tu kasar sikit. Okey. Okey, itu adalah mikrometer. Okey, mikrometer kita ada
macam-macam jenis mikrometer. Antaranya adalah mikrometer luar, mikrometer dalam, mikrometer tolok dalam, mikrometer benang skru berbenang dan mikrometer gigi gear. Okey, nanti kalau kita masuk bengkel, saya akan tunjukkan jenis-jenis mikrometer dekat dalam bilik basic metrologi. Okey? Okey, cara membaca mikrometer ni lebih kurang macam mana, tapi dia jenis kita pusingkan. Okey? Kita pusingkan mikrometer tu. Pernah tengok mikrometer macam mana? Okey, tak apa. Nanti kita masuk bengkel, kita buat amali cara membaca vernier caliper dan baca mikrometer. Okey? Okey, ini contoh dia. Okey, bacaan laras 12, bacaan setengah laras dia 0.5. So bacaan bidal dia 0.16. So jumlah dia 12.66 mm. Okey, seperti yang anda lihat kat depan ni adalah mikrometer luar. Okey, ini rupa mikrometer luar. Digunakan untuk kita mengukur bahagian luar benda kerja seperti panjang dan diameter luar. Okey, diameter belah luar saja setiap benda kerja yang kita dapat atau kita buat lah. Okey, yang ini adalah mikrometer dalam. Mikrometer dalam ni dia sejenis mikrometer yang mempunyai root yang berbeza saiz. Jadi dia ni banyak saiz tau. Okey, bergantung kepada saiz diameter dalam lubang yang perlu diukur. Jadi dia ada kedalaman dia tentu dan dia ada saiz dia. Mikrometer dalam ni special sikit. Okey, kat bilik basic ada, nanti saya tunjukkan. Okey, yang ini adalah mikrometer tolok dalam. Dia digunakan untuk mengukur kedalaman lubang atau lurah pada benda kerja. Boleh juga digunakan untuk mengukur ketinggian. Sebab bentuk dia tu macam lebih kepada mengukur kedalaman lubang. Jadi ini pun mikrometer yang special daripada yang awak tengok depan tadi, iaitu mikrometer ukuran luar. Betul? Okey, yang ini untuk mengukur kedalaman. Okey, seterusnya dekat sini kita ada contoh mikrometer benang skru. Okey, digunakan untuk mengukur atau menguji diameter pitch secara terus pada berbenang luar atau ulir skru. Jadi kalau macam skru, jadi dia ada macam muncung tirus tajam dekat hujung dia tu, digunakan untuk ambil bacaan ulir skru. Pernah tengok skru? Pernah. Okey, skru tu lah kita nak ambil bacaan ulir dia tu, dia punya garisan tu. Okey, bahagian anvil dibuat berbentuk V dan bahagian spindle dibuat berbentuk ujung tajam. Seperti saya cakapkan tadi. Okey, dia berbentuk tajam, jadi dia special sikit. Okey, bacaan yang diambil adalah jarak di antara garisan-garisan pitch. Maksud dia garisan-garisan pitch tu setiap ulir. Okey, setiap garisan pada benang skru tersebut. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah mikrometer gigi gear. Okey, dia digunakan untuk mengambil ukuran pada bahagian yang sempit. Macam terlalu kecil seperti gigi gear. Okey, pernah tengok gigi gear? Jadi sebab tu dia panggilkan mikrometer gigi gear, sebab dia hanya mengambil ukuran pada bahagian-bahagian yang sempit sahaja. Okey. Okey, kita sambung ke tajuk yang baru, iaitu kaedah persampelan dan raja sampling table (AQL). Okey. Apa itu kaedah persampelan? Pemilihan suatu kumpulan yang ingin diselidiki. Contoh dia macam dalam satu kotak. Okey, kita ada banyak barang. Okey, kita secara awak lah, kita tarik satu, kita test. Okey ke tak? Material tu apa semua. Macam contoh dulu saya pernah kerja kilang plastik. So saya ambil secara random plastik tu dalam satu kotak.
Lepas tu dalam kotak tu pula kita dalam 5 lot, kita pilih salah satu. Lepas tu random pula kita ambil plastik tu dalam mana-mana kotak. Lepas tu kita buat ujian tensile. Jadi kita nak periksa sama ada plastik tu dan keseluruhan kotak, dalam keseluruhan kotak tu okey ke tak okey. Kalau satu sampel saya ambil tu dan saya test okey, jadi keseluruhan lot tu okey, macam tu. Okey, itu contoh. Okey, mungkin tak nampak lagi, tak apa, nanti saya akan bagi contoh lain. Okey, kaedah persampelan terbahagi kepada dua, iaitu persampelan ke barang kalian dan persampelan bukan ke barang kalian. Okey, dekat sini kita ada jadual prosedur persampelan. Okey, kita ada prosedur persampelan ke barang kalian dan prosedur persampelan bukan ke barang kalian. Okey, dalam prosedur persampelan ke barang kalian kita ada 4 kat situ, iaitu persampelan rawak, persampelan sistematik, persampelan rawak berlapis, prosedur persampelan berkelompok. Okey, bukan ke barang kalian tu banyak sikit. Okey, antaranya adalah persampelan secara kebetulan, persampelan bertujuan, persampelan kota, persampelan bola salji, persampelan dimensional, persampelan kes kritikal, persampelan variasi maksimum. Yang ini ulang pula balik. Okey, persampelan bola salji. Okey, tadi dah sebutkan kat atas tadi. Okey, mungkin silap kat situ, maafkan saya. Okey, kita teruskan. Okey, kat sini kita ada persampelan ke barang kalian. Okey, itu macam contoh tadi bagi tahu tadi. Okey, dia dipilih secara teratur tetapi masih dalam keadaan rawak. Maknanya, okey, kita ada ramai orang kat situ. Okey, kita bahagikan 3 kumpulan. Jadi secara rawak, dan kumpulan pertama tu kita ada nombor 1, nombor 10, ada nombor 12. Jadi secara rawak kita tarik je salah seorang nombor 10. Okey, macam row yang kedua tu kita ada nombor 2, nombor 4, nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 11. So secara rawak kita tarik nombor 2, nombor 8, terpulang lah. Okey, kadang kita boleh pilih je nombor 6, nombor 8, nombor 4, nombor 11, macam tu. Okey, dan seterusnya. Dia masih dipilih secara teratur tetapi dalam keadaan yang rawak. Okey, untuk buat persampelan ni. Okey, seterusnya dekat sini kita ada persampelan bukan ke barang kalian. Okey, dipilih dalam populasi bercampur untuk dijadikan satu kelompok persampelan. Okey, maksudnya dalam banyak-banyak random tu, dekat populasi yang banyak-banyak tadi tu yang awak nampak tu, yang sebelah kiri tu pening kan. Okey, bercampur aduk, dijadikan satu kelompok yang baru yang lebih teratur. Okey, maknanya kita pilih hijau saja. Okey, faham? Yang kata macam dalam populasi tu banyak-banyak ada warna merah kat situ kan. Warna merah ke warna coklat, kurang pasti saya. Okey, katalah warna kuning tu, yang 3 segi kuning tu kan. Okey, walaupun dia ada yang bulat, ada yang 3 segi. So kita kumpulkan ke satu grup untuk jadikan satu persampelan. Okey. Okey, seterusnya dekat situ kita ada rajah sampling table AQL, iaitu had kualiti yang boleh diterima adalah purata proses yang boleh diterima. Dikenali sebagai AQL iaitu acceptable quality limit. Dia diuji melalui ujian atau piawai pemeriksaan yang menetapkan julat pemilihan persampelan. Okey, satu lagi, had quality yang ditolak, QRL, disebut sebagai rejectable quality level. Okey, dalam table AQL ni kita ada acceptable dan rejectable. Maknanya kita ada tahap limit yang kita boleh diterima dan ditolak. Okey. Okey, seterusnya kaedah pengukuran produk. Okey, tujuannya
mengesan kecacatan pada proses pengeluaran dan produk serta melakukan penambahbaikan. Okey, pemeriksaan ke atas pengeluaran boleh dilakukan melalui 3 kaedah iaitu kawalan, semasa dan selepas. Okey, kat situ kita ada jadual plan persampalan. Okey, plan persampalan ni ada 2 iaitu plan persampalan tunggal dan satu lagi plan persampalan berganda 2. Okey, merupakan memeriksa produk dan produk siap yang sedia untuk dipasarkan. Sampel produk akan diambil secara rawak bagi mewakili satu kumpulan produk. Seperti yang saya cakapkan sebelum ni. Okey, dia diambil secara rawak dari satu kotak. Kita panggil lot kan. Okey, yang awak selalu dengar lot tu. Okey, itulah satu kumpulan maksud dia. Satu kumpulan tu kita kenali sebagai satu lot. Okey, kita teruskan slide kita. Okey, kat sini kita ada alat kawalan kualiti. Apa tu alat kawalan kualiti? Okey, antara alat-alat kawalan kualiti adalah kawalan proses secara statik iaitu Statistical Process Control SPC. Okey, nanti awak dah naik tahap 4 ke tahap 5 tak salah saya, awak akan lebih mendalami tentang Statistical Process Control ni. Okey, SPC ni. Okey. Okey, seterusnya analisis nilai tambah, carta kawalan, kajian kualiti dan kos serta benchmarking iaitu penanda aras. Okey. Oh, dah habis dah. Okey. Ada soalan tak? Kalau ada soalan, nanti boleh tanya sekarang atau lepas kelas boleh kita bincang tentang tajuk tadi. Nanti kalau ada yang kurang faham, saya akan terangkan masa kelas amali nanti. Okey, di bengkel basic meteorologi. Okey semua? Okey, sekian, terima kasih.